على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam permulaan bab yang ke-59, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang telah beriman. Sambungan dia. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih dari jalur Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa ia telah berkata, kami sedang menziarahi jenazah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Ketika seseorang sudah dikuburkan dan ketika sudah ditinggalkan pulang oleh sahabat-sahabatnya, ia akan didatangi malaikat dengan membawa palu. Setelah disuruh duduk, ia akan ditanyai, apakah pendapat kamu tentang orang itu? Jika orang itu mukmin, ia akan menjawab, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah semata-mata, yang tidak memiliki sekutu baginya sama sekali, dan aku pun bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus rasul utusannya. Malaikat berkata kepadanya, kamu benar. Malaikat lalu membukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke neraka seraya berkata, itulah tempat kamu seandainya kamu kafir kepada Tuhan kamu. Kemudian kepada orang yang kafir atau orang yang munafik, malaikat bertanya, apakah yang kamu katakan tentang orang itu? Ia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Malaikat berkata kepadanya, kamu memang tidak tahu dan tidak mendengar ayat Al-Quran. Kemudian malaikat membukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke syurga seraya berkata, itulah tempat kamu seandainya kamu beriman kepada Tuhan kamu. Tetapi kerana kamu mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan tempat kamu itu dengan tempat di neraka. Selanjutnya malaikat membukakan pintu yang menuju ke neraka. Malaikat kemudian memukul kepalanya dengan satu pukulan sehingga ia menjerit, dan jeritannya itu dapat didengari oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari golongan makhluk jin dan juga makhluk manusia. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepala siapapun yang dipukul oleh malaikat pada waktu itu pasti akan pecah dan berkecai seketika. Sekali pukul. Bila dipukul ni kepala ruh ni, ruh ni kena pukul. Yang kena azab, yang kena seksa, ruh di alam barzah. Kita hidup dekat dunia, Syekh Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, satu ulama di Syria dulu, Syekh Ramadan Al-Buti.
dalam satu keterangan dia. Dia beritahu ketika manusia hidup di dunia, roh dia tersimpan dalam jasad. Roh kita dalam badan kita. Bila satu orang pukul muka kita, satu orang tempeleng kita, kulit kita pun sakit, roh kita pun sakit. Satu orang ambil kayu pukul kita, badan kita pun sakit, roh kita pun sakit. Tapi yang kena pukul tu roh ke badan? Badan. Masa kita hidup dekat dunia, yang dipukul itu adalah badannya. Tetapi kesakitan itu meleret sampai dirasai oleh roh dia. Dia meleret. Dia macam satu orang ambil satu ketul batu, batu bata, baling tengah-tengah lombong. Jadi batu tu jatuh tengah-tengah lombong tu, dia jatuh kat tengah-tengah. Tapi air yang bergerak tu, dia akan bergerak sampai ke hujung kaki ke, pinggir-pinggir tu kan, tepi sampai hujung. Jadi bila dipukul badan ni, sakit pada jasad itu meleret sampai dirasai oleh roh. Tapi yang dipukul itu adalah jasad dia, bukan roh. Tapi roh pun jadi sakit. Kemudian berkata Syekh Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, bila manusia meninggal dunia, roh telah keluar daripada jasad dia. Jadi jasad telah jadi mayit, dia telah jadi bangkai. Kita panggil mayat, dia panggil mayit, dah jadi bangkai. 2-3 hari kalau kita tak ke bumi, mayat tu dia jadi busuk. Habis, dah busuk dah. 6 hari lagi kuat bau dia. Orang pun tak tahan. Apa punya bau ni? Orang yang biasa bau mayat ni, dia orang tak biasa bau mayat, dia tak tahan. Tapi orang yang dah biasa bau mayat ni, mayat rosak, mayat dah seminggu 2 minggu mati, dia dah biasa lah, dia dah lali lah, dia adalah cara dia. Jadi bila telah mati, jasad telah jadi mayit, telah jadi mayat. Roh telah keluar daripada jasad. Kemudian roh telah berpindah alam daripada alam dunia, dia telah berpindah kepada alam barzah. Jasad masih dalam dunia lagi. Jasad tersimpan dalam kubur dan dia masih di dunia. Roh telah berpindah alam. Tetapi ada satu waktu Allah perintahkan roh itu untuk dikembalikan ke kuburan dia, ke jasad dia. Pada waktu itu roh disoal, ditanya dan sebagainya. Dia ditanya, disoal di alam barzah. Dia diazab pun di alam barzah. Dia dipukul roh itu di alam barzah. Bila dipukul roh itu, sakit roh itu dirasai oleh jasad yang telah jadi bangkai. Kata Syekh Ramadan Al-Buti. Tu Allah. Yang main-main. Syekh Ramadan Al-Buti kata, bila dipukul roh itu, bayat dah jadi hancur dah jadi busuk dah, mata dah pecah. Tapi sakitnya itu dirasai oleh mayat. Itu pasal Syekh Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Imam Ibnul Qayyim, saya rasa saya pernah bawa juga kisah ni, tapi tak apalah, kita berulang-ulang kali cakap. Sebab kita ni pelupa kan. Kita lupa. Kadang-kadang kita dengar hari ni, lepas bulan kita lupa kan. Jadi bila orang cakap balik, kita ingat balik. Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab dia Ar-Ruh, satu kitab yang membicarakan tentang perjalanan roh ni, dia bawa kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, dia adalah khalifah yang
ke-8. Kalau tuan-tuan cari sejarah dia, kerajaan Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah yang ke-8. Dia khalifah yang ke-8. Khalifah yang ke-5 ni, nama dia Abdul Malik bin Marwan. Dia anak kepada Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ni dulu khalifah. Mati Marwan bin Al-Hakam, anak dia Abdul Malik bin Marwan. Dia khalifah yang ke-5, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni bila dia mati, anak laki-laki dia Yazid bin Abdul Malik. Jadi atuk mati, dada mati, bapak jadi. Babuji mati, bapak mati, anak naik. Bani Umayyah ni kerajaan Islam yang pakai sistem perwarisan. Tahu? Sistem beraja lah. Mati bapa, anak, anak mati cucu. Dia sekitar dia je. Dia pakai warisan. Jadi bila sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah yang ke-8, Umar Abdul Aziz ni pun macam kita tak? Dia macam orang biasa. Sebelum tu dia macam orang, dia kerabat diraja. Dia kerabat apa? Dia kerabat diraja. Orang hidup kerabat diraja ni ujian. Bukan senang hidup jadi dalam kerabat diraja ni. Dia ada segala-gala dia. Apa yang tak ada dekat dia? Harta benda, kemewahan, kesenangan, makan yang banyak, rumah yang besar, orang gaji yang ramai, harta yang banyak. Biasanya orang yang hampir dengan istana ni hidup dia senang. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni pada peringkat awal dia macam orang biasa. Dia biasa. Sehinggalah telah tertimpa ke atas dia ni satu peristiwa, satu perkara yang menyebabkan dia jadi soleh. Satu orang tanya Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Umar, macam manalah kau boleh jadi macam ni punya soleh? Macam ni punya tinggi ketakwaan kau?" Sehingga ulama mengatakan setiap satu kurun, setiap zaman, setiap satu kurun pasti Allah Ta'ala akan menghantar, Allah akan keluarkan seorang mujaddid. Satu orang mujaddid ni, satu orang ulama yang hebat di zaman tu untuk memperislahkan agama ni. Dia restructuring balik kan? Maknanya bukan dia buat agama baru, tak. Mana yang keadaan dia terabur tu dia apa? Dia susun balik. Setiap satu kurun, setiap 100 tahun mesti ada satu mujaddid. Salah seorang daripada mujaddid yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih. Salah satu daripada mujaddid tu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tinggi ketakwaan dia. Allah takdirkan dia satu hari dia jadi khalifah. Tapi sebelum dia jadi khalifah telah berlaku satu peristiwa kat dia. Jadi orang tanya dia, "Wahai Umar, apa dah jadi kat engkau ni? Sampai macam apa yang dah berlaku kat engkau? Tiba-tiba engkau jadi satu orang yang soleh, hari-hari kat masjid, hari-hari menangis, semayang tahajud sepanjang malam. Lepas isyak bini dia kata dia balik rumah, dia akan pergi kat tempat semayang ni, dia angkat takbir Allahu Akbar, dia akan solat, dia akan menangis, dia akan doa, dia bangun, dia semayang, dia menangis, dia doa. Bini dia kata macam itulah keadaan dia sampai waktu subuh. Bini dia kata apa? Sepanjang aku hidup dengan Umar ni, aku rasa tak ada orang yang paling tinggi ketakwaan dia melainkan Umar ni. Jadi orang pernah tanya Umar bin Abdul Aziz, apa yang berlaku kat engkau ni sampai kau boleh berubah ni? Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih kata apa? Dia terus panggil
Yazid bin Muhallab. Dia terus panggil Maslamah. Satu laki-laki nama dia Maslamah. Maslamah ni kelabat diraja, sepupu sepapat dia. Maslamah ni abang dia jadi khalifah, bapa dia pun khalifah. Bapa dia Abdul Malik bin Marwan. Bapa dia Yazid bin Abdul Malik. Bukan, bapa dia Abdul Malik bin Marwan, abang dia Yazid bin Abdul Malik. Dia Maslamah bin Abdul Malik. Jadi abang dia pun jadi khalifah, bapa dia pun jadi khalifah. Umar panggil Maslamah ni. Umar kata, wahai Maslamah, aku nak tanya dengan kau ni. Tahu tak engkau, ketika bapa engkau Abdul Malik bin Marwan, ketika dia meninggal dunia, tahukah engkau siapa yang masuk dalam lubang kubur, yang kebumikan bapa engkau? Tahu tak engkau? Jadi Maslamah kata, wahai Umar, yang mengkebumikan bapa aku ni ketika dia mati adalah hamba aku. Aku ada satu hamba aku yang kebumikan dia. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tanya, wahai Maslamah, ketika abang kau mati, ketika abang kamu ni Yazid bin Abdul Malik, dia jadi khalifah, dia pun mati, tahukah engkau siapa yang masukkan dia dalam kubur? Maslamah kata, juga hamba aku juga yang tanam dia. Ayah aku mati pun hamba aku tanam, abang aku mati pun hamba aku tanam. Langsung Umar kata, wahai Maslamah, nak tak aku beritahu engkau apakah yang telah berlaku kepada kedua-dua mereka tu ketika jenazah dia dimasukkan ke dalam kuburan dia. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Maslamah, ketika bapa engkau ya Abdul Malik bin Marwan, ketika bapa engkau meninggal dunia, nak tak aku beritahu kau apa yang telah diceritakan oleh tukang masuk kubur, tukang masuk jenazah. Sedangkan aku ada di situ, kata Umar. Kata Umar, ketika bapa engkau meninggal dunia, Yazid Abdul Malik bin Marwan, aku buka kain kafan dia. Ketika dah masuk tu, Umar kata, aku apa? Aku buka tali yang ikat kain kafan dia tu. Sebab nak buka kain, mayat dah masuk dalam kubur tu. Jadi nak bukakan kain tu, nak buka kain supaya muka tu boleh apa? Boleh lekat dekat tanah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ketika ku bukakan kain kafan yang mengikat kepala dia, aku dapati mukanya itu telah berputar ke belakang. Dia punya muka dah pergi, dia punya muka ni dah pergi belakang. Umar kata, wajah dia itu telah berputar ke belakang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz kata, begitu juga ketika aku mengkebumikan abang kau Yazid bin Abdul Malik, ketika dibukakan kain kafan dia, wajah dia juga telah terputar ke belakang, telah berpaling daripada arah kiblat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz kata, wahai Maslamah, dengar sini baik-baik. Aku pesan dekat engkau, apabila aku mati besok, aku nak engkau yang masukkan aku dalam kubur. Aku nak tangan kau tu yang bukakan tali yang mengikat kain kafan aku tu. Aku nak kau buka kain kafan aku, wahai Maslamah. Aku nak kau tengok dengan kedua biji mata engkau, apakah wajah Umar telah berputar ke belakang ataupun Umar telah terselamat daripada bala ini, musibah ni, daripada bencana ni. Jadi kata Maslamah,
ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, kemudian 3 tahun aja Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, tak sampai 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun meninggal. Bila Umar meninggal, aku masukkan jenazah dia. Akulah orang yang apa? Sebab Umar dah pesan kat aku pun bukalah tali. Dia kata bila aku buka, wallahi demi Allah, aku dapati wajah Umar tetap menghadap ke arah kiblat. Dan Umar telah terselamat daripada bencana. Dan Umar, kata Mas Selamat, dan Umar Abdul Aziz, ketika dia jadi khalifah, ketika jawatan gubernur di negeri Iraq kosong, dia jadi raja. Bila satu orang jadi raja, pegang kuasa, jawatan-jawatan yang penting macam gubernur ni biasanya akan berlaku restructuring. Mana-mana politik pun, kalau tim A naik, tim B punya gubernur semua apa? Sama macam politik negara pun macam tu kan. Kalau parti ni menang, semua jawatan-jawatan GLC dalam negara kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, semua ni dia akan tolak. Dia akan bawa dia punya geng. Tahu dia punya geng. Duduk jadi anak syarikat ni, duduk jadi pengurusi syarikat ni, duduk jadi pengurusi syarikat ni. Esok kalau 5-6 tahun besok dia ditumbangkan, lain geng pula dah. Jadi sama. Ini sejarah ni bukan sekarang, daripada zaman jahiliah dulu. Dia macam tu. Tahu? Jadi Umar Ibn Aziz bila dia jadi je khalifah, berlaku restructuring. Jadi pada waktu itu gubernur di negeri Iraq, gubernur di Iraq ni, Iraq satu negara besar. Iraq. Gubernur ni macam lebih tinggi daripada presiden. Dia gubernur negeri Iraq. Yang lantik dia khalifah. Dia report dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar melantik satu laki-laki, nama dia Yazid Al-Muhallab. Nama dia Yazid ibni Al-Muhallab. Umar kata dengan Yazid, "Hey Yazid, aku berpesan dengan kau ni. Aku lantik kau. Aku serahkan surat pelantikan, watikah pelantikan kau. Kau ku lantik menjadi gubernur di negeri Iraq. Tapi aku pesan kau satu benda je." Dia tak pesan banyak-banyak. Dia pesan satu je. Aku pesan dekat engkau wahai Yazid, banyak-banyaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pesan engkau banyak-banyaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya ketika aku menurunkan jenazah Yazid bin Abdul Malik, ketika ku masukkan dia ke dalam kubur dia, aku dapati kaki dalam kain kafan dia bergegar, bergoncang. Ketika tu kaki dia kaki dalam kain kafan tu bergegar, kata dia, bergoncang. Kemudian ketika ku letakkan dia dalam kubur dia, ketika ku buka kain kafan menutup dia, ku dapati kedua lutut dia telah terbelenggu di leher dia. Dah kenapa? Ketika ku buka tu, ku dapati kedua lututnya sudah terbelenggu di leher dia. Pada ketika itu, anak dia telah menjerit. Anak laki-laki dia kata, "Wallahi demi Allah, demi Tuhan Kaabah, ayah aku telah hidup kembali." Ku katakan kepadanya, "Wallahi demi Allah, demi Tuhan Kaabah, azab bagi ayahmu sudah disegerakan." Umar kata, "Wallahi demi Allah, demi Tuhan Kaabah, bukan ayah kau dah hidup, tapi azab kubur tu tak sabar-sabar nak lanyak ayah kau. Kubur tu pun tak sabar-sabar nak tunggu kau tutup tu. Dia pun tak sabar."
Umar kata, wallahi demi Allah, demi Tuhan Kaabah, azab bagi ayah kau telah disegerakan. Umar kata, lepas peristiwa itu, hari-hari aku menangis. Hari-hari aku menangis. Aku teringat kisah tu, aku menangis. Umar kata, selepas peristiwa tu aku balik, aku murung. Aku jadi murung, aku kurung diri aku menangis mengenangkan dosa aku. Kemudian aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas benda itulah aku jadi macam ni, kata Umar. Sebab apa? Peristiwa tu Allah jadikan berlaku depan Umar Abdullah Aziz. Jadi hidup dia bertukar 360 darjah. Kita ni Allah Ta'ala belum nak bagi macam tu lagi, kan? Kalau Allah Ta'ala bagi kita macam tu, apa kerja pun kita tak buat ni, kan? Kita akan resign daripada kita punya kerja, kan? Kita akan jadi orang yang hari-hari menangis. Semayang kat 5 waktu kat Masjid Rahang menangis. Kita kerja pun dah tak boleh lah. Pergi pejabat menangis. Bos suruh buat kerja pun depan komputer menangis. Melopong. Melopong hayal. Bos kata apa, orang ni tak boleh kerja. Mental ke apa? Bukan mental. Dia jadi fi fana billah. Dia jadi fana. Jiwa kita tu tak sanggup nak menghadapi keadaan tu, tak kuat. Tapi Umar bin Abdul Aziz ketika berlaku peristiwa tu, Allah dah takdirkan dia nak jadi mujaddid akhir zaman. Dia nak jadi mujaddid waktu tu. Allah nak jadikan, Allah nak terima, Allah nak ambil amal kesolehan daripada dia. Allah dah takdirkan dia akan jadi orang soleh. Jadi peristiwa tu tak berlaku. Jadi Umar bin Abdul Aziz kata, itulah peristiwa yang dah berlaku kat aku ni. Sehingga menyebabkan lepas pada tu Umar bin Abdul Aziz jadi satu orang yang bertakwa. Hari-hari, tiap-tiap malam, dalam manakib riwayat hidup dia, setiap malam dia perintahkan pada ulama di Damaskus, Syria pada waktu tu, kan? Umar kata ulama-ulama ni setiap malam lepas Isyak mesti datang rumah dia di istana. Ulama-ulama akan datang masuk istana, duduk. Kemudian Umar bin Abdul Aziz akan datang. Umar akan kata dengan satu-satu ulama ni, berilah sikit nasihat, bayanlah sikit. Apa? Bagi sikit bayan. Ulama ni akan bayan pendek aja. Cerita je bab mati, Umar menangis. Habis ulama ni, Umar kata, kau pula bayan. Begitulah Umar setiap so, habis ulama ni, setiap ulama bagi nasihat, dia akan menangis. Sampai habis, ulama pun balik. Besok datanglah lagi. Mana boleh hidup lama. Itu sebab dia jadi khalifah pun tak sampai 3 tahun. Kalau hari-hari dia menangis dengan Allah, dia merindui Allah Ta'ala, takut dengan azab Allah Ta'ala ni, takut dengan siksaan kubur. Akhirnya Allah Ta'ala pun kata, dah lah, cukup lah, 2 tahun aja jadi khalifah. Chalo jaldi karo, jaldi, cukup dah. Tak payah jadi khalifah lama-lama, 2 tahun lebih pun dah panjang lah tu. Akhirnya Allah jemput dia kembali. Jadi kisah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Jadi dalam hadis ini sahabat baginda fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepala siapa pun yang dipukul. Saya cerita tadi bab roh dengan jasad. Jadi kalau pukul jasad, pukul roh, kesakitan tu dirasai oleh, saya cerita tadi tu nak cerita pasal jasad tu. Jadi pukul roh tu, jasad yang jadi mayat pun masih rasa sakit.
Tak percaya esok, tunggulah kita mati esok. Ya Ustaz, apa nak buat? Kalau kau tak percaya, nak buat macam mana? Kita sama-sama tunggu dan lihatlah. Tunggulah mati besok. Harap-harap kubur kau bukan kubur sebelah kubur aku lah. Kalau kau kena pukul, aku mana boleh tahan? Kan? Kubur pun, nak pilih kubur pun kena tengok orang. Jadi tunggulah kita mati besok. Tapi mudah-mudahan kita mohon pada Allah, janganlah kita diazab di kuburan kita kan. Jadi kata para sahabat, kepada siapa pun yang dipukul oleh malaikat pada waktu itu, pasti, kata dia, pasti akan pecah, berkecai seketika. Pecah, berkecai. Bangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bersabda, Nabi mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Allah meneguhkan iman. Kata Nabi, Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman. Kalau Allah nak selamatkan satu orang beriman, Allah selamatkan dia. Allah teguhkan iman dia. Allah bagi dia berani. Allah bagi dia berani. Ketika datang malaikat di kuburan, ketika bergoncang hati kita, hati kita bergoyang, mayat kita ditinggal, roh kita ditinggalkan dalam kuburan, ditutup jasad kita, ditutup dengan papan. Tidak ada tempat yang paling gelap melainkan gelap di dalam kuburan. Mana ada tempat paling gelap melainkan tempat dalam kuburan. Tidak ada ruang udara, tidak ada kipas angin, tidak ada aircon. Sekarang dekat dunia panas bukan main. Tapi dalam kuburan tak ada kipas angin. Tempat yang gelap, tidak ada lampu. Tempat yang sempit, bau tanah, busuk. Jadi dalam ketakutan itu, ketika dia disoal, roh itu dibangunkan. Jika Allah kehendaki, Allah nak selamatkan orang ni, Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman ni. Allah beri keberanian, satu semangat dah. Semangat, Allah tolong kita. Dan Allah teguhkan kita dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Itu pasal Allah teguhkan kita. Bila disoal, siapakah Tuhan kamu? Ma rabbuka, siapa Rabb kamu? Kahan tumhara Rabb hai. Siapa Tuhan kamu? Kita jawab Allahu Rabb, Allahu Rabbi. Kalau Allah teguhkan kita, kita jawab Allahu Rabbi. La ilaha illallah. Jadi Allah teguhkan kita dengan kehidupan kalimah ini, dengan ucapan dalam kehidupan dunia ini, dan juga Allah teguhkan kita di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Jika Allah nak sesatkan satu orang hamba, Allah boleh sesatkan dia bila-bila masa. Bila-bila masa. Ya mukallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati manusia ni. Hati manusia ni, dalam hadis Nabi kata, antara dua jari Allah. Bila-bila masa Allah boleh terbalikkan hati kita. Hari ini maksiat, tetapi ada satu waktu Allah terbalikkan hati dia. Dia jadi ahli taat. Ada orang dia ahli taat, satu waktu Allah Ta'ala terbalikkan hati dia, dia jadi ahli maksiat. Jangan main-main. Kita datang semayang, sekarang Allah Ta'ala jadikan kita lewat buat masa dia ahli taat. Allah boleh terbalikkan hati kita ni bila-bila masa. Jadi bertakut-takutlah kita dengan Allah. Sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah kekalkan ketaatan kita ni. Kalau boleh, ya Allah, hari-hari yang nak datang ni,
makin hari makin bagus. Hari-hari yang mendatang ke depan ni, makin umur aku meningkat tua, ya Allah, jadikan aku makin soleh, makin ikhlas amal aku ni. Makin aku ketua ke depan ni, makin amal aku ikhlas, makin amal soleh aku bertambah soleh, tambah baik. Makin aku tua, makin janggut aku putih, rambut aku putih ni makin elok aku. Bukan makin aku putih makin ke depan makin teruklah perangai aku. Makin tua makin jauh aku daripada Allah. Makin aku tua makin aku tak datang masjid. Takut. Hidup ni dalam ketakutan. Tengok orang tu takut, tengok ni takut. Nak pencen takut. Nak pencen pun takut. Apa nak takut? Sampai masa pencen kita pencen lah. Oh takut. Duit banyak pun takut. Saya nak mau pencen, saya banyak takut. Apa pasal Haji mau takut? Takutlah. Kerja sudah tak ada. Kerja sudah tak ada. Saya juga haji punya IPF ada berapa? Ini macam yang gaji sudah berapa puluh tahun, kurang-kurang 1.5 juta. 1 juta ada. Iyalah ada lah, lebih kurang ada lah itu macam. Habis apa saya takut? Nampak? Rumah ada. Rumah 3 biji ada. Tanah 10-15 hektar ada. Simpanan ada, itu ada. Takut apa? Tapi takut. Sibuk lagi kita lagi. Berguling lagi dalam dunia. Allah panjangkan umur kita. Kita ingat umur kita boleh sampai macam tu Dr. Mahathir. Tak sampai. Kojol awal. Mati awal. Kita ingat boleh panjang. Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh lagi? Kan? Sekarang 55, 48, 50, belum pencen, padam. Kena tak payah sakit banyak-banyak, bukan kena kanser pun. Allah Ta'ala bagi kita cardiac arrest ya. Satu penyakit jantung ni. Tuan-tuan Google tengok apa dia cardiac arrest. Ini lagi bahaya daripada blok jantung. Orang kena jantung blok ni, dia tak bahaya lagi. Kalau satu orang dia kena blok, dia masih boleh buat kita. Tahu, dia ada blok, dia sudah sakit, dia sudah macam ni. Dia kurang-kurang boleh ambil ubat, cari apa? Pil cari darah, kita boleh dia. Paling tidak dia boleh bawa kereta lagi. Ada orang dia bawa motor lagi, bawa kereta lagi, bawa masuk hospital. Tak tahu, sudah kena attack, sudah ada 3 blok, tak mati pun. Tapi yang paling bahaya nama dia cardiac arrest. Tiba-tiba tengah sihat, tengah ceramah macam ni, tengah khutbah, pum jatuh mati. Elektrik yang kan jantung kita ni kan dia macam ni kan. Dia sentiasa jantung mana pernah berhenti. Jantung kita buk. Dia tak pernah berhenti daripada hari kita lahir. Daripada umur kita 4 bulan dalam perut mak kita dia berjalan. Sekarang umur kita dah 55 tahun, 50 tahun, tak pernah berhenti. Kan? Tak pernah berhenti. Tu pasal dia jalan, dia ada elektrik, dia ada dalam tu dia ada elektrik. Bila kena cardiac arrest, makna cardiac arrest ni seperti satu orang datang tutup switch lampu. Ni lampu tengah menyala, tengah ceramah, tiba-tiba acu bangun pergi, pum. Dia nak beri tutup lampu belakang, dia salah tekan, pum, tutup lampu depan. Tak habis, tak nampak. Saluran elektrik berhenti. Ulama kata begitulah cardiac arrest. Tiba-tiba pum, dengan izin Allah Ta'ala, malaikat tutup switch kita. Kita pun jatuh mati. Habis. Cardiac arrest. Tahu, kena cardiac arrest. Bila-bila boleh mati?
Jadi kalau kita minta dengan Allah, makin kita ke depan ni, makin kita tua ni, makin nak ke depan ni, ya Allah panjangkan umur kita, makin kita tua makin soleh, makin baik. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim itu, dan Allah perbuat apa yang Dia kehendaki. Allah boleh buat suka hati Dia. Jadi hati-hati. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, telah berkata Abu Muhammad alias Abdul Haq, kata beliau, ketahuilah bahawa sesungguhnya seksa di kuburan itu tidak hanya khusus bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik sahaja, tetapi juga terjadi pada sebahagian orang mukmin sesuai dengan tingkat kedurhakaannya. Kata Abu Muhammad alias Abdul Haq, seksa kubur ini dia berlaku kepada orang kafir, dia berlaku kepada orang munafik, juga berlaku kepada orang mukmin, juga berlaku kepada orang Islam sesuai dengan tingkat kesalahan dan kedurhakaannya. Tengok berapa banyak dosa kita bawa balik menghadap Allah Ta'ala. Kita semua ni ada dosa kan? Itu sebab tuan-tuan, satu orang ni dia masuk dalam syurga bukan sebab dia tak buat dosa. Satu orang ni dia masuk syurga bukan sebab dia tak pernah buat dosa. Tak. Kalaulah untuk masuk syurga ni kita semua ni mesti tak pernah buat dosa, kita semua ni takkan masuk syurga. Kita semua akan masuk mana? Neraka. Satu orang dia bukan masuk syurga sebab dia tak buat dosa. Satu orang yang ditimbang amal dia di akhirat besok, Allah akan timbang amal dia. Bukan tak ada dosa. Ahli syurga banyak masuk syurga pun banyak dosa, pendosa. Tapi apabila Allah Ta'ala timbang dia dipanggil, dia dihisap. Bila Allah timbang amal dia, timbang, ini amal baik dia, amal soleh dia, ini dosa kemaksiatan dia, hasanat wasayyiat. Ini baik dia, iman, amal, soleh, baca Quran, zikir, sedekah. Ini dosa dia. Hasanat wasayyiat. Jadi bila timbang tengok sikit berat. Dia punya amal baik tu mungkin 1.5 gram. Bukan 1.5 kilogram. 1.5 grams. Sikit. Apa jadi kat dia? Dia ahli syurga. Sikit. Bila ditimbang amal dia, dihisap diri dia ni, dia akan jadi ahli syurga. Faham? Dia akan jadi ahli syurga. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam. Itu sebab satu orang hidup dekat dunia ni, apa kita kena buat? Kita kena memperbanyakkan amal soleh. Tapi berapa banyak amal kita boleh buat? Kalau kita kata kita nak masuk syurga dengan puasa, kita nak masuk syurga dengan puasa, berapa banyak hari kita puasa dalam setahun? Saya tanya tuan-tuan, berapa banyak hari kita puasa dalam setahun? Kalau kita nak masuk syurga dengan puasa, dalam satu tahun 360 hari, kita bawa puasa Ramadan 30 hari, sembahyang puasa sunat lagi malas. Berapa banyak puasa kita boleh buat? Tak boleh banyak. Solat, berapa banyak solat yang kita boleh buat satu hari?
Allah Ta'ala suruh kita solat pun 5 waktu. Semayang sunat pun kadang kita malas. Mana ada kita boleh solat 24 jam? Kita tak mampu buat. Baca Quran. Berapa banyak kita boleh baca Quran? Kita baca Yasin 10 minit pun kaki dah julur macam ni. Kita baca Yasin 10 minit, kita sekejap duduk macam ni, sekejap duduk macam ni, sekejap depan, sekejap. Baru 10 minit. Itu pun tak sabar nak tengok muka Ustaz bila nak habis kat belakang. Kena pula kalau imam baca pelan-pelan, Allah weh, kita kata. Allah weh, lama je baca. Berapa banyak Quran kita boleh baca? Ada kita baca Quran daripada subuh sampai maghrib? Ada? Tak ada. Jadi amal soleh apa yang kita nak bawa ni? Yang boleh selamatkan kita ni? Maka ulama memberi keterangan. Kata para ulama, orang mukmin kalau dia bangun pagi, seluruh hidup dia agama. Orang mukmin dia bangun dia pagi daripada tidur, seluruh hidup dia sampai dia tidur balik itu adalah agama. Tu pasal satu orang mukmin bila dia bangun pagi, kan, sebelum dia keluar daripada rumah dia, kan, sebelum dia nak keluar rumah nak pergi kerja, dia kerja 1 hari 8 jam. Satu orang mukmin bila dia nak keluar pergi, sebelum pergi kerja, dia ambil wudu. Dia ambil wudu. Kalau dia sempat, dia semayang isyraq ke, dia semayang duha 2 rakaat. Kemudian bila dia nak keluar pada rumah dia baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah 70 marrah, 3 kali. Dia tengok langit tu, dia baca la ilaha bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. 3 kali dia baca. Dia keluar. Hari tu, satu hari dia kerja tu, Allah jadikan ganjaran pahala dia fi sabilillah. Dia keluar cari rezeki untuk bini dengan anak dia, Allah jadikan itu agama. Allah jadikan itu agama. Pahala berjalan. Dia kerja ni, walaupun dia korek longkang, walaupun dia kerja potong rumput pusat dakwah, potong, dia meniaga kedai, dia jual nasi lemak, dia jual kari pap, dia buat bangunan, dia tukang sapu jalan. Sepanjang waktu dia kerja tu, Allah kira sebagai fi hasanat. Pahala dia berjalan sampai malam. Kalau dia kerja, dia semayang tu lain. Dia tak boleh semayang sampai 8 jam. Kemudian bila dia nak tidur waktu malam, sebelum dia tidur, sunnah dia Nabi kata ambil wudu macam nak semayang. Bila dia ambil wudu, kemudian dia tidur atas lambung kanan, dia baca bismillah, dia baca doa tidur, Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika amutu wa ahya. Sambil dia tidur, dia ambil wudu, dia pun baca. Kemudian dia bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil dia tidur tu dia baca. Dia tidur, Allah Ta'ala utus 2 malaikat untuk jaga dia. Setiap kali dia pusing, malaikat kata Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan dia, ya Allah maafkan dia. Malaikat tu masuk dalam selimut dia. Dalam hadis Nabi kata bila dia pusing, malaikat istighfar untuk dia. Allah, dia baca ayatul kursi, Allah utus khadam ayat tu, Allah utus satu malaikat yang jaga ayatul kursi untuk duduk dengan dia sampai pagi.
Walaupun dia ambil wudu, tidur 10 kali dia kentut masa tidur, wudu dah batal, tetap diberi pahala. Sebab dia ambil wudu daripada awal. Dia niat tidur dalam keadaan wudu. Jadi orang Islam dia tidur 8 jam. Allah jadikan 8 jam dia itu amal soleh. Jadi nampak tuan-tuan? Kita ingat duk semayang mengaji. Iyalah semayang mengaji baca Quran tu pun kena buat. Tapi yang benda yang kita terlepas pandang ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Time nak tidur tu lah telefon pegang dulu. Tengok apa ni Facebook, wuduk pun tak apa angkat. Setan tipu kita. Wuduk pun tak dapat angkat, zikir pun tak boleh baca, doa batu pap tidur. Doa pun tak apa baca. Akhir zaman setan tipu kita. Jadi jagalah tidur kita 24 jam. Wuduk kita daripada malam nak tidur pagi, daripada pagi kita nak keluar dari rumah tu, tu amal tu tuan-tuan. Sunnah dia tengok langit. Nabi ajar bila nak keluar rumah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pun tengok. Kalau rajin kita bacalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasa. Kita tengok langit, sunnah dia tengoklah. Tengok langit. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. 70 marrah. Kita baca. Jadi satu orang yang baca doa tu 3 kali. Pertama, Allah Ta'ala akan bagi dia petunjuk. Hari itu Allah bagi dia petunjuk. Yang kedua, Allah selamatkan dia. Pertama, Allah bagi dia petunjuk. Yang kedua, Allah selamatkan dia daripada balak bencana. Benda-benda balak ni Allah selamatkan dia. Naik motor, traffic light, helmet pakai, baju pakai, boot pakai, vest pakai, traffic light. Tiba-tiba satu badua rascal punya driver bawa belakang, main telefon. Dia bawa lori Scania. Tahu? Lori Scania, brake angin. Ni Mamat ni dia pakai motor Honda EX5. Baru beli dekat Masjid Raham. Dulu pakai Beskal. Dia dekat traffic light. Semua kelengkapan ada. Lesen dia tak ada. Daripada belakang, lori Scania, brake angin. Brake angin ni dia tak boleh brake depan-depan. Kan? Dia main telefon, TikTok, tengok. Tiba-tiba motor berhenti. Boleh brake habis? Tak boleh. Habis dia bawah trailer. Keluar depan, masuk belakang. 18 keratan. Satu orang kalau masuk bawah trailer, agak-agak apa jadi hidup dia? Kalau dia hidup tu memang rezeki dia lah. Kadang-kadang dia mungkin jatuh kat tengah-tengah. Tapi nak beritahu balak dan musibah. Jadi bila baca doa tu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 70 marrah. Baca 3 kali sebelum kita keluar. Tapi sunnah dia kena tengok apa? Amal besok pagi tuan-tuan pagi nak pergi kerja, cari rezeki, nak berniaga, baca doa. Tengok langit. Kamu Allah bagi kita pada hari itu, Allah amankan kita, Allah bagi kita petunjuk, dan Allah selamatkan kita daripada balak. InsyaAllah tuan-tuan jadi saya berhenti dekat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.